Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Ahmad Faris, Guru Penyelaras ICT SKPK Melaka. Hari ini saya akan kongsikan tentang Porter D5 2.0, tentang paparan baharu Porter D5 dan apa yang terdapat dalam Porter D5 2.0. Okey, setelah akhir sesi penerangan ni, saya minta cikgu-cikgu untuk isi link kehadiran yang telah disediakan oleh pihak JPN. Link kehadiran ni wajib diisi. Okey, untuk masuk ke Porter D5 seperti biasa, search sahaja Porter D5 KPM. Kemudian masuk ke Google site ni. Klik D5 2.0. Log masuk. Okey, baik. Okey, dah tertera kita punya D5 sebab saya punya dah save dalam desktop ni, saya punya D5. Jadi dia auto detect lah. Okey, ini paparan baharu D5 2.0. Dia tak sama macam D5 dulu. D5 yang tahun lepas yang kita guna tu. Dalam paparan baru ni semua ada di bahagian depan. Jadi tak payah kita nak klik masuk ke apa, semua ada paparan depan. Okey, untuk paparan baru ni, yang pertama dia ada paparkan gambar kita di muka depan dan kita boleh tukar gambar ni melalui Google account lah. Kemudian ada pembangunan profesional saya. Di bahagian ini ada ruang ilmu, kursus Google, kursus Microsoft, kursus Apple. Untuk ruang ilmu ni, ini merupakan video-video yang terbaru yang telah diupload dalam D5 dan kita boleh jadikan dia sebagai rujukan lah jika berkaitan dengan kita punya PDP. Kemudian untuk kursus Google, untuk cikgu-cikgu yang berminat untuk dapatkan GCE, Google Certified Educator ni, boleh klik pada paparan di hadapan ni. Google Certified Educator level 1 dan level 2. Kemudian kursus Microsoft, Microsoft Certified Educator. Untuk Microsoft ni, ada saya pernah bagi tahu sebelum dalam satu taklimat, kita kena capai beberapa modul dulu untuk dapatkan Certified Educator ni. Dan kursus Apple lah, bagi siapa yang ada handphone Apple dan aplikasi Apple boleh menyertai lah kursus Apple ni. Okey. Kemudian pada bahagian atas ada butang carian untuk kita cari apa sahaja yang kita pernah post dalam D5. Contohnya kita nak tahu kita ada pernah post tak pasal kelas RBT, contoh maklumat tentang pengaturcaraan yang kita dah post, kita nak ambil balik untuk kita buat pengajaran, kita boleh lakukan carian. Kemudian pada pautan servis KPM ni ada pautan untuk ke semua rangkaian KPM lah yang ada, contoh e-operasi, APDM, Hermes, AJ Tukar, e-pangkat dan sebagainya lah, semua ada dalam ni. Okey, pada bahagian depan ni untuk kita masuk Google Classroom dan buat Google Meet. Kalau sebelum ni kita kena klik Meet, butang Meet bahagian tepi, kita kena klik add lah masuk Google Meet pula, lepas tu invite dan sebagainya. Kali ni tak payah. Di bahagian depan ni kita terus boleh masuk Google Meet dan boleh share link yang diberi. Dia ada Google Classroom, Didik TV. Okay, ini ada pengumuman di bahagian kanan ni, ada pengumuman KPM yang terkini pertandingan-pertandingan ataupun program-program yang dianjurkan oleh KPM lah yang terkini. Okey, ini adalah aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam D5 2.0. Antaranya ada maklum balas pengguna. Kalau kita ada masalah berkaitan D5 kita boleh bagi maklum balas untuk kita dapatkan bantuan.
Kemudian kajian pengukuran indeks perpaduan yang kita dah buat hari tu. Buku teks digital untuk pendidikan khas ada, untuk aliran perdana pun ada. Okay. Kemudian ada bahan interaktif, buku teks digital lah. Setakat ini hanya buku teks digital. Ada kuis yang kita boleh guna, bahan-bahan, modul dan sebagainya. Okay. Modul BM ada, keuangan ada. Okay. Pusat sumber, untuk pusat sumber ni kita akan masuk ke U Pustaka, dan U Pustaka ni dia akan merangkumkan keseluruhan e-perpustakaan yang ada di seluruh Malaysia lah, perpustakaan di seluruh Malaysia yang menggunakan sistem e-perpustakaan. Jadi kita boleh cari buku, boleh cari bahan berkaitan. Contoh saya nak cari tentang pendidikan. Okay, search. Buat carian. Okay, ini ada. Laporan ada, nampak buku, pendidikan swasta, buku pendidikan prasekolah, pendidikan khas, asas pendidikan Islam. Ada banyak buku dan kita boleh jadikan dia sebagai rujukan lah, terutama guru-guru yang nak buat kajian dan sebagainya. Okay. Sumber rujukan PDP ni kita ada contoh kita nak ambil DSKP daripada bahagian pembangunan kurikulum. Kita boleh, dia ada sebab dia ada bahagian-bahagian dia. Okay, ini bahagian matrikulasi untuk kita dapatkan sumber-sumber. Contohnya kita nak ambil DSKP, mesti kita klik bahagian BPK kan. Okay. Ada lagi rakan D5. Ini aplikasi lain yang berkaitan dengan D5, iaitu Canva, Kahoot, Quizizz, Tinkercad, Pixlr, SketchUp dan sebagainya. Dan semua ni, aplikasi ni dia link dengan kita punya email D5. Jadi kalau kita masuk menggunakan email D5, kita sign in sebagai pendidik dalam aplikasi-aplikasi ni, insyaAllah kita akan dapatlah semua yang terkandung dalam aplikasi itulah secara percuma. Contoh macam Canva lah. Canva ada certain part, certain background ke apa yang kita tak boleh nak ambil sebab dia hanya untuk Canva Pro. Tapi guna saja D5 dan iktiraf kita sebagai pendidik, dan kita akan dapat guna Canva tanpa ada sekatan. Semua, walaupun background tu sebelum ni kita tak dapat guna sebab hanya untuk Canva Pro, kita dapat guna semua. Okay, sama juga sama dengan Pixlr pun kita dapat guna semua. Okay, saya akan tunjuk kejap lagi. Okay. Google Teacher untuk kita dapatkan kursus, Microsoft, Apple, Ruang Ilmu Guru tadi bahan-bahan untuk jadikan rujukan, pembelajaran hybrid untuk kita dapat modul cara tentang nak jalankan pembelajaran hybrid, portal JPN. Di seluruh Malaysia ni kita dapat tengok blog-blog Google site JPN dengan hanya klik portal JPN tu saja. Okay. Sebab dia dah rangkumkan semua peraduan yang ada. Okay, contoh saya tunjuk tadi dia juga ada link dengan Petrosign. Contoh kalau kita nak buat lawatan ke Petrosign ataupun nak tahu maklumat terkini tentang Petrosign, apa yang ditawarkan, program apa yang dibuat untuk kita rancang lawatan ke apa, boleh. Okay, ni seminar pendidikan STEM digital untuk kita ikuti online. Boleh Okay, untuk Pixlr pun sama.
dia ada panduan dia. Panduan untuk kita guna Pixlr ni secara percuma, dan dia ada bagi panduan macam mana kita nak guna Pixlr ni, nak aktifkan Pixlr dan daftar secara percuma untuk guna semualah. Contoh macam certain pun Pixlr, kita kena login berbayar untuk dapat aplikasi yang ni lah, yang istimewa lah, yang special, yang dia tak bagi pada Gmail biasa. Tapi dengan gunakan D5 kita dapat gunakan Pixlr secara menyeluruh tanpa ada sekatan. Okay. Pixlr ni aplikasi untuk kita edit video, kita edit gambar, kita edit background, template, sebagainya. Okay, ini antara paparan dia lah. Okay, ni yang saya pernah buat, yang saya pernah edit guna Pixlr. Okay. Pixlr ni pun dia ada template dia tau. Template untuk kita buat background, untuk kita buat brochure ke apa. Memang dia sediakan template. Jadi kita hanya perlu edit saja. Okay, kita login dan ikut panduan dia. Ini panduan dia. Ini panduan dia untuk kita dapatkan Pixlr secara percuma. Kalau saya nak tunjuk hari ni memang lambat lah. Tapi dia ada bagi panduan dia dan kita hanya perlu ikut saja panduan Pixlr. Pixlr ni kalau dekat biasa punya berbayar, boleh tahan lah harga dia. Tapi dengan D5 boleh dapat free. Okay. Pada bahagian kanan ni ada aktiviti pengajaran saya lah. Ataupun aktiviti yang pernah kita jalankan menggunakan D5. Okay, ni antara bengkel ke, kelas-kelas ke. Waktu PDPR dulu memang penuh lah kan. Ini antara yang kita dah join kelas Google Classroom yang kita dah buat. Ini dia akan paparkan pada bahagian sini lah. Dan bahagian pengumuman ni pun dia akan bagi tahu bahagian aktiviti pengajaran saya ni pun dia akan maklumkan lah. Sekiranya murid kita dah buat kerja, tugasan dia dah hantar, dan apa-apalah yang feedback yang kita minta daripada murid, contoh dokumen ke apa ke, kita akan dapat pada bahagian aktiviti pengajaran saya ni. Dia macam bagi notification lah untuk kita. Okay, dah tahu, katalah Fatin dah hantar, okay, Adam dah hantar, contoh macam tu. Okay, ini untuk guru paparan ni untuk guru. Dengan murid tak jauh beza, tapi ada sedikit perubahan lah untuk murid. Okay, ini paparan untuk guru. Sekarang saya nak tunjuk untuk yang murid pula. Okay. Okay, ini paparan untuk murid. Saya gunakan akaun Fatin. Okay, dia tak jauh beza. Okay, pada bahagian ni kita boleh letakkan gambar juga. Cuma pada bahagian profile ni ada beza, guru tak ada digital me tapi kalau murid ada digital me. Apa digital me ni? Sekiranya murid join aktiviti, peraduan, kuis, pertandingan yang dipaparkan lah, yang diiklankan di D5, dia akan dapat badge. Saya akan tunjukkan Okay, ini baru dilancarkan dan JPN masih lagi cuba untuk masukkan sijil-sijil murid yang dapat melalui aplikasi eSijil Melaka tu dalam Digital Me ni. Tapi belum sepenuhnya lagi lah. Okay, sebenarnya Fatin ni dah ada sijil-sijil dia, tapi belum dimasukkan sebab paparan Digital Me ni baru diwujudkan. Okay. Dia ada course dia yang boleh di join, pertandingan dia yang dah join, dan dia boleh tengok pertandingan-pertandingan yang akan datang dekat paparan My Digital Maker Hero ni. Okay, ni Okay, itu untuk Digital Me. Dia lebih kurang macam kita nak tengok kita punya simpanan sijil online lah. Macam tu lah. Supaya sijil tu sentiasa ada dan JPN akan
kemas kini lah paparan digital me ni. Kemas kini sijil lah maksudnya. Okey, pengumuman pun ada pertandingan, program-program KPM terbaru ataupun apa yang KPM nak buat, dan pada ruang pembelajaran ni pun hampir sama dengan cikgu, sama saja, tak ada beza. Okey. Buku teks digital, kajian apa semua tu ada. Okey. Aktiviti pembelajaran saya, dia akan update yang terbaru, dan sama juga ada Google Meet. Paparan utama ni ada Google Classroom, tonton Didik TV. Dan di bahagian kanan ni juga ada sama macam tadi, dia akan bagi tahu tentang tugasan, apa yang murid dah buat, apa yang murid belum buat, dia akan maklumkan lah. Contoh isyarat lagu Iwau bulan ni, murid kena tengok video ni, murid kena tonton video ni. Jadi itu antara tugasan-tugasan yang murid dapat dan murid dah buat ke apa ke, dia akan bagi tahu tepi ni lah, di bahagian tepi ni, bahagian kanan ni. Okay, di bahagian atas juga sama, pautan ke servis KPM, tapi cuma pautan dia lebih sikit lah, yang berkaitan dengan murid sahaja. Okay, kalau yang tadi yang berkaitan dengan guru tu banyak sebab berkaitan dengan pegawai perkhidmatan pendidikan memang banyak lah, SSDM, SPL, KPM dan sebagainya. Okay, pada bahagian carian ni pun murid boleh cari maklumat ataupun kerja tugasan yang dah dia siapkan untuk dia rujuk semula ke apa. Okay. Okay, baik. Saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Dan saya harap semua cikgu-cikgu faham, dan jangan lupa isi kehadiran dalam link yang saya share. Dan pada bahagian maklum balas tu, tik yang pertama dia ada 3 tik, iaitu faham, kurang faham dan perlukan bimbingan. Klik tik yang pertama iaitu faham lah, supaya JPN alert bahawa cikgu-cikgu sekolah kita ni tahu tentang apa perubahan portal D5 ni, paparan portal D5 ni. Kalau dulu lama, yang sekarang baru, macam tu lah. Okay, terima kasih. Saya harap cikgu-cikgu semua faham. Kalau kurang faham, boleh jumpa saya di bilik ICT ataupun WhatsApp saya saja. Okay, terima kasih.